Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Yong Mei Lee selaku pensyarah bagi kursus pengantar pengajian pendidikan dengan kod kursus GPPP 1092 serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan pentaksiran berterusan yang bertajuk Implikasi Aspirasi Murid dalam Pelan Perkembangan Pendidikan Malaysia terhadap Sistem Pendidikan di Malaysia. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama ialah saya sendiri, Siti Nurhanisah binti Abdul Jabbar. Yang kedua ialah Benyamin bin Hanafizan. Dan yang terakhir ialah Nurul Ain Najwa binti Muhammad Jamsari. Ini ialah isi kandungan yang kami akan bentangkan sebentar lagi. Yang pertama ialah pengenalan yang akan saya bentang. Yang kedua ialah implikasi aspirasi murid dalam PPPM terhadap sistem pendidikan yang akan dibentangkan oleh Ben dan Ain. Dan yang terakhir ialah kesimpulan yang akan dibentangkan oleh Ain. Baiklah, saya akan bentangkan tentang pengenalan. Sebelum kita bincang tentang implikasi, kita perlu tahu apakah itu PPPM. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ialah ilham mantan Timbalan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Pendidikan Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Seperti yang kita tahu, beliau digelar sebagai Yang Berhormat Tan Sri Datuk Dr. Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin pada waktu sekarang dan pernah menjadi Perdana Menteri Malaysia ke-8 pada tahun 2020 sehingga 2021, iaitu pada waktu pandemik COVID-19. PPPM dilancarkan pada 6 September 2013 oleh beliau di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. Ia mengandungi 5 aspirasi sistem dan 6 ciri murid yang akan dicapai pada tempoh 13 tahun bermula pada tahun 2013 sehingga 2025. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia merupakan manifestasi transformasi kerajaan yang paling menyeluruh dan besar bagi murid dari prasekolah sehingga ke pusat pengajian tinggi iaitu IPT dalam mendatangkan pulangan terbaik modal insan bagi memacu segala hasrat pembangunan negara. Ini ialah transformasi 3 gelombang. Gelombang pertama iaitu pada 2013 sehingga 2015 memberi penekanan kepada penambahbaikan sistem dengan mempercepat perubahan kaedah melaksanakan program. Dalam tempoh pelaksanaan itu, tumpuan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dan meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi. Literasi bahasa Melayu yang kita boleh lihat ialah pembelajaran Komsas dan bahasa Inggeris ialah literature dan numerasi pembelajaran matematik. Menjelang akhir gelombang 1, KPM akan memastikan semua guru, pengetua atau guru besar dan sekolah mencapai tahap minimum standard kualiti yang dihasratkan. Bagi gelombang kedua pula iaitu pada tahun 2016 sehingga 2020, KPM, Kementerian melaksanakan perubahan struktur pendidikan negara untuk mempercepat perjalanan perubahan kepada semua inisiatif yang bermula semasa gelombang 1. Antaranya, pergerakan ke semua 410,000 guru dan 10,000 pengetua atau guru besar kepada pakej kerjaya baru dan penstrukturan semula kementerian. Kurikulum standard sekolah rendah dan menengah yang disemak semula juga akan diperkenalkan dalam usaha menangani kebimbangan mengenai pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk maju sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia pada hari ini. Bagi gelombang ketiga pula iaitu pada 2021 sehingga 2025, ianya fokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan iaitu perihal operasi di mana pada permulaan gelombang ini semua sekolah, guru dan pengetua atau guru besar perlu menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Kementerian juga akan melancarkan kebanyakan sekolah pada model pengurusan berasaskan sekolah dan membangunkan model kejayaan sekolah berdasarkan inovasi dalam pengajaran dalam usaha membangunkan sistem pengekalan kemajuan kediri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian lebih tinggi.
Jika kita perhatikan, sekarang kita sedang berada di gelombang ketiga. Dan jika kita perhatikan, peperiksaan UPSR dan PD3 telah dimasukkan. Hal ini dikatakan demikian kerana KPM mahu melahirkan modal insan yang mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang dan tidak terhad dalam bidang akademik sahaja. Seterusnya, ini ialah 11 anjakan bagi mencapai aspirasi yang terkandung dalam PPPM. Yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Yang kedua, memastikan setiap murid proficient dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Yang ketiga, melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai. Yang keempat, transformasi keguruan sebagai profesi pilihan. Yang kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan setiap sekolah. Yang keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh, memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Yang ke-8, mentransformasi kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Yang ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Yang ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Yang ke-11, meningkatkan ketelusan untuk accountability awam secara langsung. Ini ialah 10 lonjakan PPPM. 10 lonjakan PPPM ni adalah untuk pengajian tinggi. Yang pertama ialah graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang. Yang kedua, kecemerlangan bakat. Yang ketiga, menghayati pembelajaran sepanjang hayat. Yang keempat, graduan TVET berkualiti. Yang kelima, kemampanan kewangan. Yang keenam, pemantapan takbir urus. Yang ketujuh, ekosistem inovasi. Yang ke-8, keunggulan global. Yang ke-9, pembelajaran dalam talian tahap global. Yang ke-10, transformasi penyampaian pendidikan tinggi. PPPM menggariskan 10 lonjakan ini bagi mencapai aspirasi sistem dan aspirasi pelajar. Lonjakan ini akan mendorong kecemerlangan berterusan dalam sistem pendidikan tinggi. Lonjakan ini juga akan menjelaskan kaedah untuk menangani isu berkaitan prestasi utama sistem, terutamanya kualiti dan kecekapan serta pengaruh persekitaran global yang semakin mencorakkan lanskap pendidikan tinggi. 4 lonjakan yang pertama memfokuskan kepada keberhasilan warga pendidik tinggi termasuk pelajar dalam laluan akademik dan TVET iaitu Technical and Vocational Education and Training, Community, Akademik dan seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti pembelajaran sepanjang hayat. 6 lonjakan seterusnya memberi tumpuan pada pemboleh, enablers, ekosistem pendidikan tinggi merangkumi pembiayaan, takbir urus, inovasi, pembelajaran dalam talian, pengantarbangsaan dan penyampaian. Baiklah, itu sahaja dari saya. Slide seterusnya saya serahkan kepada Ben. Terima kasih Hanifah atas penjelasan itu tadi. Okey, kini saya akan bentangkan tentang implikasi apresiasi murid dalam PPPM iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okey, sistem pendidikan Malaysia berhasrat untuk memastikan setiap murid mencapai potensi sepenuhnya. Di samping itu, setiap murid sekolah, setiap pemimpin sekolah, guru, ibu bapa dan masyarakat mempunyai peranan penting dalam memastikan generasi muda ini mencapai apresiasi yang diharapkan. Oleh itu, dalam konteks PPPM, khususnya dalam sistem pendidikan di negara kita, Kementerian Pendidikan Malaysia menggariskan 6 apresiasi bagi murid atau pelajar iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dewasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Okey, yang pertama adalah pengetahuan. Apresiasi yang pertama adalah pengetahuan. Ini adalah kerana di peringkat paling asas setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti matematik dan sains. Oleh itu, murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am yang menyeluruh tentang Malaysia, Asia dan dunia dari aspek sejarah, manusia dan geografi. Murid juga digalakkan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik dan sukan. Okey, implikasi bagi pengetahuan ialah
Setiap murid mempunyai kepayaan literasi dan numerasi sepenuhnya. Jadi, ciri ini melengkapkan mereka dalam kemahiran hidup asas serta berfungsi secara berkesan dalam masyarakat bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Oleh itu, kepesatan perkembangan teknologi dan sains telah banyak memberi kemudahan yang dinikmati oleh generasi pada hari ini. Tanpa mereka sedar akan kesukaran pada zaman dahulu, maka sumber informasi dapat dicapai dengan mudah serta penyebaran maklumat yang lebih cepat dan mudah. Selain itu, faedah yang paling utama dalam membina ilmu pengetahuan adalah untuk melahirkan individu yang berkemahiran tinggi. Ilmu boleh diibaratkan sebagai pelita yang menerangi kehidupan kita. Bab kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan itu, ia menunjukkan betapa pentingnya menguasai ilmu sejak dari kecil lagi supaya mereka boleh menjadi penyambung masa hadapan yang lebih cerah. Tambahan pula, kita perlu memastikan setiap murid mempunyai akses kepada pendidikan dan pembelajaran untuk membuka minda mereka. Hanya dengan ilmu pengetahuan, mereka dapat menambah baik nilai pada diri dan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Izharnya, melalui pengetahuan, masyarakat yang madani akan terhasil dan memacu negara ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah kemahiran berfikir. Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka, iaitu dengan menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baru. Oleh itu, setiap murid perlu menguasai pelbagai pemahiran kognitif termasuk penaklukan dan pemikiran kreatif serta inovatif. Oleh itu, setiap murid perlu membina kemahiran inquiry dan belajar cara untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat supaya boleh menghubungkaitkan pelbagai pengetahuan dan mewujudkan pengetahuan baru. Kemahiran berfikir aras tinggi dan kemampuan untuk melakukan inovasi amat kritikal dalam dunia teknologi yang berkembang pesat. Oleh itu, implikasi kemahiran berfikir adalah setiap murid perlulah menguasai pelbagai kemahiran kognitif yang penting. Salah satunya adalah pemikiran kreatif dan inovatif, iaitu kemampuan menginovasi, menjana kemungkinan baru dan mencipta idea atau pengetahuan baru. Yang kedua adalah pemikiran kreatif dan penaklukan. Ini adalah kerana kepayaan menganalisis maklumat, menjaga masalah dan mendekati isu secara kritis, logik induktif dan deduktif bagi mencari penyelesaian dan akhirnya membuat keputusan. Dan yang terakhir adalah keupayaan belajar. Keupayaan memacu pembelajaran sendiri dengan kemampuan menghargai nilai pembelajaran sepanjang hayat. Okey, sistem pendidikan negara perlu meningkatkan kemahiran murid dalam bidang ini seperti digambarkan melalui skor TIMSS dan PISA sejak tahun 15 tahun lepas. Skor TIMSS dan PISA 2019 menunjukkan bahawa murid kurang mampu mengaplikasikan pengetahuan serta berfikir secara kritis di luar konteks akademik biasa. Sehubungan dengan itu, adalah amat penting bagi sistem pendidikan negara membantu setiap murid memperoleh kemahiran berfikir. Yang ketiga adalah kemahiran memimpin. Ini adalah kerana kebolehan untuk memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah penting. Ini kerana sistem pendidikan negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal dan bukan formal. Bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konsep sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi 4 dimensi. Yang pertama adalah keusahawanan, yang kedua adalah berdaya saing, yang berdaya tahan, ketiga adalah kecerdasan emosi dan yang terakhir kemahiran berkomunikasi dengan berkesan. Oleh itu, kemampuan bekerja dengan berkesan dan memimpin orang lain adalah penting, terutama dalam bidang yang semakin saling berkait. Dalam dialog nasional, kepentingan memupuk kepimpinan dan kepayaan bekerja secara berkesan dalam satu pasukan bagi murid sering dibangkitkan. Kemudian, implikasi kemahiran memimpin. Sistem pendidikan berusaha membantu setiap murid dalam mencapai potensi masing-masing sepenuhnya melalui pelibatan sebagai pemimpin serta bekerja dan kumpulan. Dalam konsep sistem pendidikan, pemimpin mempunyai 4 unsur. Yang pertama, keusahawanan. Keusahawanan mengambil inisiatif untuk mewujudkan dan membangun penyelesaian sendiri dan bagi tujuan itu sanggup membuat pelaburan daripada sumber sendiri serta terdorong untuk memastikan penyelesaian itu dizahirkan. Yang kedua adalah berdaya tahan. Ia kerana untuk membina cara berfikir yang konstruktif serta mampu menghadapi rintangan. Yang ketiga adalah kecerdasan emosi. Ia berupaya memahami dan bekerja secara berkesan dengan orang lain serta mampu mempengaruhi mereka secara posesif. Yang keempat adalah keterampilan komunikasi. Ia berupaya memberikan pendapat dan hasrat secara lisan dan bertulis dengan jelas. Oleh itu,
Pihak sekolah perlu menggunakan peluang yang disediakan di dalam bilik darjah melalui aktiviti berasaskan projek dan kerja kumpulan. Aktiviti di luar bilik darjah melalui sukan, seni serta aktiviti kurikulum dalam membangunkan kepribadian murid. Dan yang keempat adalah komunikasi dui bahasa. Setiap kanak-kanak mempunyai sekurang-kurangnya bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan, serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Dengan tahap penguasaan bahasa ini, selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berusaha menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di samping itu, Kementerian akan menggalakkan semua murid untuk mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan. Oleh itu, implikasi bagi kemahiran dua bahasa adalah setiap murid akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Oleh itu, murid akan toleh berpeluang untuk mempelajari bahasa Cina dan bahasa Tamil di sekolah jenis kebangsaan. Kini, sesetengah sekolah kebangsaan juga menyediakan peluang untuk mempelajari bahasa ketiga seperti bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Iban dan Kadazan Duzut. Yang kelima adalah etika dan kerohanian. Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa. Agar mereka boleh menyelesaikan konflik secara harmoni bijak, membuat kepertimbangan, berpegang pada prinsip etika, berada dalam situasi yang kritikal serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan negara. Implikasi etika dan kerohanian adalah terdapat tiga yang bersama yang perlu didukung oleh semua rakyat Malaysia. Yang pertama adalah kerohanian. Kerohanian mempunyai pegangan agama yang kuat dan mengamalkannya sebagai asas kehidupan serta mendukung standard moral yang tinggi. Yang kedua adalah integriti. Ini adalah kerana ia mempunyai keberanian, disiplin dan semangat untuk melakukan perkara yang betul. Yang ketiga adalah tanggungjawab. Tanggungjawab bertindak untuk kebaikan negara, mengambil berat tentang orang lain dan alam sekitar dan mempunyai keupayaan yang mendalam untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. Dan yang keenam, yang terakhir adalah identiti nasional. Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip hukum negara yang diperlukan untuk kejayaan pada masa depan Malaysia, untuk masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosioekonomi. Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara dan berkonsep apresiasi yang sama untuk masa depan negara demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar. Semangat keterangkuman yang teguh amat diperlukan. Oleh itu, identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar untuk memahami dan menerima kepelbagaian, tapi juga menghayati kepelbagaian. Okey, bagi implikasi bagi identiti nasional adalah rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi tentang identiti nasional dan berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk memupuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Selain itu, pencapaian maklumat patriotisme ini memerlukan semangat keterangkuman yang tinggi yang diperoleh dengan belajar memahami perbezaan dan bertolak ansur serta menerima dan menghormati orang lain serta hidup bersama dalam kepelbagaian masyarakat Malaysia. Kemudian adalah implikasi apresiasi dalam kurikulum PPPM. Okey, bagi mencapai apresiasi yang disyorkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia adalah kurikulum sekolah yang sedia ada ditambah baik melalui transformasi kurikulum. Transformasi kurikulum ini merujuk kepada usaha untuk menambah baik program pembelajaran bagi meningkatkan keberhasilan murid agar mereka berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dalam menghadapi cabaran pada abad ke-21. Oleh itu, kurikulum kebangsaan ini digubal untuk melahirkan murid Malaysia yang seimbang, berdaya tahan, bersemangat, ingin tahu, berprinsip, kemudian bermaklumat, penyayang, patriotik serta mempunyai kemahiran berfikir dan berkomunikasi serta bekerja dalam pasukan dengan berkesan sebagaimana yang dihasratkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Tambahan pula, kurikulum kebangsaan perlu menggabungkan amalan terbaik antarabangsa dan mencapai standard bagi membentuk murid yang berkeupayaan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan serta bersedia menghadapi cabaran. Dan akhir sekali, penambahbaikan dibuat adalah terhadap kurikulum prasekolah, kurikulum sekolah rendah, kurikulum sekolah menengah dan kurikulum pendidikan khas yang sedia ada. Implikasi asosiasi dalam guru. Guru merupakan penggerak kepada pembangunan pendidikan dengan menyahut cabaran transformasi pendidikan negara melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia juga pada tahun 2013 hingga 2025.
Transformasi pendidikan negara memerlukan guru yang berperanan memastikan generasi muda diberikan pendidikan yang berkualiti seiring pendidikan di peringkat global. Melalui pendidikan berkualiti dan mantap, murid bertaraf dunia akan mempunyai pemikiran kritikal abad ke-21 sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang akan dapat dilahirkan. Kemudian implikasi kepada guru adalah standard kualiti pendidikan Malaysia dan pelan pembangunan pendidikan Malaysia memberi implikasi kepada guru dalam beberapa aspek seperti berikut. Yang pertama, guru akan mendapat sokongan yang diperlukan untuk berjaya. Yang kedua adalah guru akan menikmati persekitaran kerja yang lebih sesuai dengan ganjaran berasaskan prestasi dan laluan kerjaya yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah guru akan didedahkan dengan budaya kerjasama dan kecemerlangan profesional. Kemudian saya serahkan pada Ain untuk menyambung penjelasan yang seterusnya. Baik, terima kasih saudara Benyamin. Kini kita teruskan pula dengan implikasi aspirasi murid dalam PPM terhadap sistem pendidikan, iaitu kepimpinan dan sekolah. Saya telah memilih untuk menggabungkan aspek kepimpinan dan aspek sekolah dalam satu slide. Hal ini kerana kepimpinan dan sekolah mempunyai pertalian yang kuat. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, mari kita kenali dulu apa itu definisi sebagai kepimpinan dan sekolah. Baik, kepimpinan bermaksud keupayaan untuk memimpin dan melalui teladan. Di sini kita boleh membuktikan sebagai contoh, seseorang itu boleh menunjukkan sifat pimpinan dalam ataupun sifat untuk mengetuai sesebuah kumpulan dan seterusnya menjadi model untuk kumpulan tersebut. Terusnya, perkataan sekolah berasal daripada bahasa Greek iaitu skolion, merupakan sebuah pusat atau tempat yang bertujuan memberi pendidikan kepada pelajar. Baik, di sini saya mengkaitkan kedua-dua aspek ini kerana kepimpinan sering sekali dipupuk dalam pelajar. Pelajar sering ditemui di tempat-tempat seperti yang memberi pendidikan, iaitu sekolah. Sekolah tidak semestinya hanyalah sekolah kebangsaan sahaja. Sekolah juga boleh menjadi tempat seperti institusi dan juga universiti. Selain itu, aspek ini merupakan pemimpin instruksional yang cemerlang dan bertindak sebagai ejen perubahan. Hal ini menjadikan sekolah sebagai asas dalam melahirkan ahli masyarakat yang berjaya dan penyumbang aktif kepada pembangunan negara. Pengetua atau guru besar iaitu PGB berperanan sebagai peneraju, pembimbing dan penolong kepada guru-guru, murid dan kegiatan di sekolahnya. Dalam kata lain, PGB perlulah sentiasa terbuka dengan cara yang bekerja yang baru, iaitu melibatkan masyarakat dalam penambahbaikan sekolah. Hal ini bagi menjalankan tugas sebagai pemimpin dan jurulatif untuk membina keupayaan kaki tangan sekolah masing-masing dan sekolah lain. Seterusnya, kita masuk pula kepada implikasi aspirasi murid dalam PPPM terhadap sistem pendidikan, iaitu aspek institusi dan latihan guru. Dalam aspek ini, berlakunya beberapa perubahan dalam sistem institusi dan latihan guru. Yang pertama, pengambilan guru pelatih. Hal ini merujuk kepada cara pemilihan yang meningkatkan dan menguatkuasakan syarat kelayakan kemasukan ke program. Program tersebut merupakan program latihan perguruan. Permohonan digalakkan daripada pelbagai latar belakang akademik dan etnik seperti orang asli dan juga pribumi, tanpa berkompromi syarat kemasukan yang ketat, iaitu kelayakan akademik dan aptitut keguruan pemohon. Institusi pendidikan guru, yakni IPG, menawarkan pelbagai program ijazah dan juga diploma. Hal ini bagi memenuhi pelbagai tahap pengalaman calon. Tahap pengalaman calon merujuk kepada tahap pendidikan seseorang calon. Boleh menjadi seperti SPM dan juga STPM. Yang kedua merupakan kurikulum IPG. Kurikulum IPG dikaji semula bagi memastikan guru dipersiapkan sesukupnya untuk mengajar kemahiran berfikir aras tinggi yang dihasratkan untuk murid. Guru akan dilatih dengan pendekatan pengajaran dan pentaksiran alternatif seperti pembelajaran berasaskan projek dan pentaksiran berasaskan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK). Ini bagi menyediakan guru pelatih dengan kemahiran yang lebih luas dan juga meningkatkan ketekalan dan kualiti praktikal. Yang ketiga ialah kepimpinan IPG. Hal ini merangkumi kepada pengarah-pengarah IPG di kampus maupun di IPG
IPPM, iaitu Institusi Pendidikan Guru Malaysia. Ini berperanan sebagai pakar rujuk dan peneraju perubahan kepada pensyarah, guru, pelatih serta pegawai di IPG. Baik. Yang keempat, iaitu yang terakhir ialah pensyarah IPG. Kriteria pemilihan pensyarah IPG telah ditambah baik, iaitu dengan mengutamakan pemegang ijazah sarjana atau doktor falsafah. Mereka digalakkan untuk meningkatkan kepakaran dalam bidang pengkhususan tertentu dan mengagihkan masa mereka untuk mengajar, pendidikan dan penerbit bahan. Mereka bertanggungjawab untuk memberi latihan dan bimbingan dalam perkhidmatan untuk guru. Kesannya, sekolah akan memperolehi manfaat daripada peningkatan bimbingan di sekolah. Ini kerana para guru pelatih telah dibimbing oleh para pensyarah yang memiliki kepakaran tertinggi dalam sesuatu subjek. Selain itu, pensyarah IPG juga dapat mengikut perkembangan persekitaran sekolah. Seterusnya, kita masuk pula kepada kesimpulan. Konklusinya, PPPM telah dibangunkan sebagai satu pelan tindakan, iaitu meningkatkan prestasi murid yang sejajar dengan pendidikan antarabangsa dalam usaha mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Hal ini memberi implikasi yang besar dalam sistem pendidikan di negara kita, iaitu dengan membawa perubahan yang positif. Sebagai seseorang yang memiliki cita-cita yang tinggi untuk menjadi seorang guru, kita hendaklah menanam sifat berani untuk melakukan perubahan demi melahirkan generasi yang berakhlak mulia dan berkualiti tinggi untuk berdaya saing di dalam sesebuah komuniti. Baik, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.